Sekejap ya. Lambat sikit hari ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk 6.2 transformer. Ini bukan transformer cerita transformer ya. Ini transformer iaitu satu alat ya yang digunakan untuk melibatkan pengubahan voltan ya. Pengubahan voltan. Baik, tajuk kita transformer. Jadi soalan ditanya oleh cikgu ni, pernahkah anda melihat alat seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 6.8? Inilah. Pernah tengok tak? Ataupun kita lalu berjalan kita nampak Kita nampak mungkin kita pergi Kuantan ke atau mana-mana lah. Kita nampak ni ya. Jadi adakah kita tinggal di kawasan yang berdekatan dengan alat seperti yang ditunjukkan? Ada tak siapa-siapa yang rumah dia dekat dengan ni, dengan alat ni lah, dengan kawasan ni? Jawab. Kemudian apa kepentingan alat ni? Kenapa penting ni sebenarnya? Apa kepentingan dia? Kepentingan dia dalam kehidupan harian. Kita kena tahu juga ya. Jangan kita tengok sajalah, kita kena tahu. Okey. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat tu, apa yang kita lihat ni, itu adalah transformer. Apa dia? Transformer. Jadi daripada perkataan bahasa Inggeris. Okey, bahasa Inggeris iaitu trans dan former. Trans ni maksudnya ialah pindah ataupun tukar. Trans. Macam kita guna kata transport. Transport, pengangkutan. Maknanya dia pindah lah. Dia gerak dari satu ke satu tempat yang lain. Kalau transform iaitu bentuk. Former tu makna bentuk. Ubah bentuk. Daripada perkataan transformer tu dia jadi maknanya kalau kita nak faham, ubah bentuk. Transform. Bahasa canggih sikit kita kata transform. Jadi kita belajar ada dua jenis transformer. Transformer yang pertama dipanggil transformer injak naik. Ya. Transformer injak naik, saya buat singkatan dia sebagai TIN. TIN. Ya. TIN, TIN, iaitu transformer injak naik. Dan satu lagi ialah transformer injak turun ataupun singkatannya TIT, TIT. Ya. TIT ya, iaitu transformer injak turun. Ini hanya sekadar untuk ingat saja ya, tapi tak boleh digunakan dalam jawapan ya. Kena tulis nama penuh lah. Apakah itu transformer? Transformer merujuk pada alat. Okay, alat. Satu alat. Apa yang dia buat? Dia mengubah voltan. Ya, dia mengubah voltan bagi arus ulang alik. Semalam kita dah belajar ada dua jenis arus ya. Arus terus dengan arus ulang alik. Jadi transformer ialah satu alat yang digunakan untuk mengubah voltan. Okey, voltan. Voltan. Awak dah belajar masa tingkatan 2 tentang istilah voltan, arus, rintangan ya. So sekarang ni kita gunakan alat ni ataupun alat ni digunakan iaitu transformer ni untuk mengubah voltan. Tapi untuk siapa? Untuk arus ulang alik ataupun dituliskan dia punya singkatan sebagai V untuk voltan, AU tu ialah arus ulang alik. Jadi transformer yang ringkas ni terdiri daripada pembinaan dia. Yang pertama, dia ada satu teras besi lembut berlamina. Besi lembut berlamina seperti gambar raja di bawah. Ya, besi yang ni. Yang dililit oleh dua gelung dawai. Dua gelung dawai yang bertebat. Yang bertebat ya. Bertebat ni maksudnya yang ada satu salut lain yang menyaluti dia. Iaitu yang dipanggil gegelung primer dan gegelung sekunder.
Ya, gegelung primer dan gegelung sekunder. Jadi kalau kita lihat pada gambar rajah utuh transformer ringkas ni, ya, tengok situ. Boleh tengok lagu teks ya, ataupun pada skrin. Ada teras besi lembut, ini satu. Kemudian ada dua jenis dawai ataupun kita gegelung dawai bertebat. Satu yang primer, satu lagi ialah yang sekunder. Okey. Yang primer ni dia mesti daripada bekalan kuasa. Bekalan AU. AU ni maksudnya ialah arus pulang alik. Jadi yang daripada bekalan kuasa, kemudian dawai itu digelung ataupun dia dililit pada bahagian teras besi lembut ni, maka dia sebagai primer. Ya, primer. Oh, ingat primer ni macam pertama. P primer pertama. Ya, ataupun kita kata pemula. Manakala satu lagi ialah sekunder. Sekunder ni kita kata macam second lah, ya. Yang kedua, second ni kedua. Yang kedua, ya. Kemudian gegelung sekunder ni dia bersambung dengan beban, ya. Bersambung dengan beban. Apa beban yang dibawa. Siapa yang bermasuk sila onkan kamera, ya. Sila on kamera. Terdapat dua jenis transformer seperti saya sebutkan tadi, iaitu transformer injak naik dan transformer injak turun, ya. Okey. Gambar ni jangan lupa lukis, ya. Okey, apa perbezaan antara transformer injak naik dengan transformer injak turun? Kita mesti tahu bezakan dia, ya. Pertama, kita tengok gambar tu kita tahu dah. Yang kedua, macam mana nak jelaskan dia. Okey, kita tengok dulu dari segi gambar rajah yang ada atas. Tengok yang sebelah kiri. Transformer injak naik. Ya, transformer injak naik. Okey, ada bekalan kuasa. Ini bekalan AU, bekalan kuasa. Kemudian gegelung dia pusing, ya. Dia pusing. Dia lilit ni, dia lilit. Lilitan dia tu kalau kita bilang, dia kena bilang, ya. Kita kena belajar membilang di sini. Dia ada 1, 2, 3. Nampak, ya? 3. Jadi kita tulis itu 3. Manakala yang sebelah kanan, lengan yang sebelah kanan ni, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7 lilitan. Okey. Jadi 3 dengan 7 mana yang lebih banyak? Takkan tak tahu kan? Sudah tentulah 3 sikit, 7 lebih banyak. Jadi daripada 3 nak pergi ke 7, dia menaik ke menurun? Daripada 3, angka 3 pergi ke 7. Menaik ke menurun? Menaik. Okey, jadi bila dia menaik, kita panggil dia transformer injak naik. Ya, syarat dia mestilah daripada bekalan kuasa. Kita tengok ni, bekalan kuasa ialah punca elektrik tu. Ya, simbol ni. Simbol tu ialah simbol AU, ya. Okey, kemudian gelung. Dia gelung primer, kemudian gelung sekunder. Kalau dia daripada bilangan yang sedikit kepada bilangan yang banyak, maka itu dipanggil transformer injak naik. Okey, simbol dia ni. Ya, kita boleh tengok simbol dia. Okey, simbol dia. Baik. Kalau tengok simbol ni, ini ialah gegelung primer. Yang tengah ni ialah transformer. Kemudian yang sebelah kanan ni adalah gegelung sekunder. Okey, itu simbol, ya. Kepada balik. Jadi, apa beza dengan transformer injak turun? Tengok gambar dia. Ini bekalan kuasa. Yang sini kita tengok, dia punya lilitan gegelung primernya adalah lebih banyak dibandingkan dengan gegelung sekunder. Sini ada 7, sini ada 3. So 7 pergi ke 3, jadi dia turun lah. Kalau tadi dah naik, ni turun. Maka kita panggil dia sebagai transformer injak turun. Injak, ya. Injak, bukan injak. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok. Untuk transformer injak naik, ya.
watan primer ni dipanggil sebagai input. Input ni maksudnya yang masuk. Ditulis sebagai VP. VP adalah simbol watan primer. Ya, watan primer, VP, yang merentasi gegelung primer adalah lebih rendah daripada watan sekunder ataupun dipanggil output. Ya, dipanggil juga ditulis sebagai VS. Okey, VS ataupun watan sekunder yang merentasi gegelung sekunder. Dia lebih rendah ya. Lebih rendah. Sebab apa lebih rendah? Sebab dia bilangan gegelung tu sikit. Dia ada 3 je. Daripada 3 nak pergi ke 7. Jadi bilangan gegelung yang sedikit tu kita kata watan yang merentasi gegelung primer adalah lebih rendah. Manakala bagi transformer injak turun pula, watan primer iaitu input ataupun VP yang merentasi gegelung primer adalah lebih tinggi. Sebab apa lebih tinggi? Kerana bilangan gegelung dia lebih banyak berbanding dengan yang sekunder ya. Okey. Jadi kita tulis sebagai VP yang merentasi gegelung primer adalah lebih tinggi daripada watan sekunder output ataupun VS yang merentasi gegelung sekunder. Dan yang ketiga kita lihat perbezaan di situ, bilangan bagi transformer injak naik, bilangan lilitan. Bilangan lilitan pada gegelung primer adalah kurang daripada bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Daripada 3 compare dengan 7. Ya. Manakala bagi transformer injak turun, bilangan lilitan pada gegelung primer adalah lebih banyak. Lebih banyak berbanding dengan bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Okey, jadi kalau kita tengok perbezaan ni, kita tengok gambar, antara yang TIN dengan TIT, kita boleh bezakan ya. Tengok panduan dia, tengok bekalan kuasa. Mana bekalan kuasa? Ya, jangan hafal gambar rajah ya. Kita kena faham. Mungkin dia bekalan kuasa ni dia boleh letak belah kiri, belah kanan dia boleh ubah. Gambar rajah tu dia boleh ubah. Tapi kita tengok mana punca bekalan kuasa tu. Ya, kalau bekalan kuasa tu datang di sebelah kanan, maka kita tahu situ primer. Kalau begitu sebaliknya. Jadi untuk memahami benda ni, dia kena ada perbincangan dan juga aktiviti sebenarnya ya. Aktiviti tapi kita tak dapat nak buat. Ya. Kita tak dapat nak buat eksperimen 6.1 ni. Ya. Tak apalah, kita skip lain tu. Jadi ya, kita akan tengok terus kepada fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Di rumah kita, di mana kedudukan transformer tu? Ya. Di mana kita boleh jumpa dia? Jadi di Malaysia ya, diberitahu di Malaysia watan bagi bekalan arus ulang alik yang dibekalkan ke rumah ialah 240 volt. Ingat ni angka ni 240 ya. Unit dia V. V besar maksudnya ialah volt ya, volt. Ataupun dipanggil sebagai watan. Watan tu dia punya nama dia. Sebutan unit ni adalah volt. Jadi kita berikan satu contoh. Cuba berikan satu contoh peralatan elektrik di rumah yang beroperasi pada 240 volt arus ulang alik tanpa menggunakan transformer. Kita tahu tak? Jadi mungkin kita tak berapa nak tahu apa ya alat elektrik itu. Sebenarnya kita biasa guna. Kebanyakan peralatan elektrik di rumah menggunakan transformer seperti yang terdapat dalam pengecas telefon bimbit. Ini ya. Telefon bimbit kita punya charger. Kalau kita buka, mungkin kita tak buka kan. Tapi kalau kita buka lah, mungkin ada yang rosak kan. Mungkin ada lama-lama tu, cuba buka kepala dia. Kepala charger dia tu.
Jadi transformer tu ada ni. Kita akan jumpa ni. Ya, ini adalah dia punya besi lembut berlamina. Ya, besi lembut berlamina, kemudian ada dawai. Dawai yang bertebat. Dawai bertebat. Ya. Bertebat tu maksudnya dawai yang dilindungi oleh satu plastik. Ya, kalau dia tak isi plastik, nanti dia tersentuh. Ya, kalau dia tersentuh, dia boleh menyebabkan dipanggil shock, ya, ataupun kita kata kejutan. Ya, kalau tersentuh, ya, dia boleh menyebabkan kerosakan lah kepada komponen-komponen yang berada dalam sirkuit tersebut. Jadi sebenarnya boleh katakan hampir semua, bukan semualah, hampir semua peralatan elektrik di rumah kita menggunakan ataupun mengandungi transformer, terutamanya bagi alat elektrik yang mendapat bekalan kuasa direct daripada rumah kita. Di plug, kita pakai plug-in. Ya. Kalau yang pakai bateri, kalau alat elektrik yang pakai bateri, apa dia contoh? Lampu suluh, katakan. Lampu suluh kita tak charge. Mungkin adalah lampu suluh jenis yang charge, ya. Tapi katakan pakai bateri. Jadi kita tak ada charge, kita pakai bateri je. Jadi alat elektrik seperti itu dia tak perlukan transformer. Ya, tak perlukan transformer. Jadi kita tengok nanti kenapa perlunya transformer tu. Kenapa penting? Okey. Kita tengok sikit sebelum kita pergi lain, info sains itu, ya. Semalam kita juga ada belajar tentang istilah arus aruhan, ya. Arus aruhan. Jadi arus aruhan yang terbentuk dalam teras besi dalam transformer dikenali sebagai arus pusar. Pusar. Pembentukan arus pusar dalam transformer akan mengurangkan kecekapan transformer. Oleh itu, untuk mengatasi masalah ketidakcekapan itu, teras besi berlamina digunakan untuk mengurangkan arus pusar dan meningkatkan kecekapan transformer. Ya. Jadi kalau ada arus aruhan ni yang terdapat dalam teras besi, iaitu dalam transformer ni, akan mengganggu lah. Dia akan mengganggu, seterusnya mengurangkan kecekapan transformer. Disebabkan itu, teras besi perlulah berlamina. Jenis berlamina. Ya. Lamina ni satu lapisan lah. Satu lapisan pelindung untuk mengurangkan gangguan arus pusar yang terhasil dalam teras besi. Jadi teras besi berlamina ni terdiri daripada lapisan besi lembut dan lapisan penebat yang disusun secara berselang-seli. Ini dia, ya. Ini dia. Teras besi berlamina. Okey. Itu info saya lah. Okey, berbalik kepada contoh peralatan elektrik di rumah tadi. Contohnya charger lah, ya. Kita pakai charger telefon. Adakah transformer dalam pengecas telefon bimbit jenis transformer injak naik ataupun jenis transformer injak turun? Itu kita kena jawab. Kena jawab dulu. Ya. Untuk menjawab soalan tersebut, kita kena faham. Ya. Alat elektrik yang masuk ataupun bekalan kuasa yang masuk ke dalam rumah kita tadi sebanyak 240 volt, lah. Ingat 240 volt ni. Daripada tiang elektrik dua rumah kita tu, wire dia tu sambung, ada meter kan. Kemudian dalam rumah kita tu ada pula dia punya alat dalam rumah. Kemudian nak diagihkan kepada semua pelak-pelak yang ada di rumah kita tu. Kena kira lah, kalau kita raja kita kira berapa pelak rumah kita ada. Berapa banyak kipas, berapa banyak lampu, berapa banyak alat elektrik yang digunakan. Jadi kita kena tahu supaya ianya dapat dikaitkan dengan apa yang kita belajar ni. Kita tengok aktiviti seperti ini. Contoh penggunaan transformer dalam peralatan elektrik di rumah
pengecas bateri komputer riba. Kalau kita ada laptop lah. Kemudian pengecas telefon bimbit tadi, semua orang ada. Kemudian kotak kawalan kelajuan kipas siling. Ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 0. Kita kontrol kelajuan tu. Ini contoh penggunaan transformer. Jadi kita akan tengok, kita belum lagi menjawab soalan lagi. Menjawab soalan, adakah dia transformer injak naik ataupun injak turun? Tak apa, kita tengok. Okey, penyelesaian masalah berkaitan transformer dalam kehidupan. Rajah 6.26 menunjukkan satu contoh peralatan elektrik di rumah. Ya. Inilah kotak switch kotak switch ataupun kotak yang kawalan kelajuan kipas siling. Yang manual lah, siapa yang pakai yang manual kan. Ada semua tu pakai remote kan. Okey. Iaitu kotak kawalan kelajuan kipas siling. Itu nama alat dia. Yang menggunakan transformer injak turun. Dia bagi jawapan di situ ya. Transformer injak turun. Okey. Sebab apa injak turun? Kita akan tengok nanti. Kenapa perlu injak turun? Kenapa tak injak naik? Persoalan sekarang ni, apakah rumus yang digunakan untuk menentukan bilangan lilitan dalam gergelung sekunder untuk menurunkan voltan input 240 volt? Kalau ada charger sekarang, ada tak charger? Tengok kepala charger. Ada tak di depan awak? Awak boleh akses tak sekarang ni? Kepala charger. Boleh dapat tak sekarang ni? Cuba ambil. Charger awak. Tak kira lah charger apa. Kalau tak boleh, charger telefon lah. Boleh dapat tak sekarang ni? Ke tak boleh? Boleh. Okey, kalau awak perhatikan, tapi bukan semua lah charger yang ada tulis maklumat ya. Mungkin dia tulis pada kotak charger tu. Kotak charger tu mungkin dah hilang ke mana ke. Ataupun mungkin dia ada tulis pada kepala bateri tu ataupun kepala charger tu dia punya maklumat. Tapi setengah tu terlalu kecil, tak boleh nak baca. Tapi kebanyakannya dia akan tulis. Kalau yang original ya. Tu nak tahu nak original ni, cerita lain lah, original tak original. Katanya pula macam mana nak tahu kan. Jadi sebenarnya setiap alat elektrik tu dia ada maklumat ya tentang voltan dia tu. Voltan dia. Sebab tu kita dari segi aspek kita belajar kan, kita tak boleh overcharge kan telefon ni. Kan? Kita tak boleh lah tinggal je kan. Kemudian dah 100% dah tapi kita masih lagi charge lagi. Ada setengah telefon dia tak boleh. Ada setengah tu ada teknologi yang boleh putuskan dia punya charge. Kita ambil langkah keselamatan lah ya, langkah keselamatan. Biasanya 2-3 jam saja charge cukup. Tak perlu dah sampai 10 jam. Ya. Kalau 10 jam baru penuh tu maknanya ada masalah lah. Masalah pada kabel ataupun masalah kepada handphone ya. Jadi persoalan tadi, apakah rumus yang digunakan untuk menentukan bilangan lilitan? Bilangan lilitan dalam gergelung sekunder untuk menurunkan voltan input yang masuk sekarang ni daripada bekalan kuasa 240. Tapi nak jadi 2 volt hingga 10 volt je. Ya. Tengok gambar ni ya, kita tengok. Ini dia punya kotak dia, kemudian kita buka kotak dia. Kita buka skru, kena kita buka, kita dapat lihat ni lah. Inilah transformer injak turun. Ya. Kemudian ni adalah dia punya kelajuan dia, mungkin 0, 1, 2, 3, 4, 5, semualah yang kontrol kelajuan. Kan? Kelajuan. Jadi di situ kita dapat dia punya ni simbol di sini. Yang masuk ini ialah 240 volt. Okey, gergelung dia ni banyak. Okey, banyak situ. Tapi dia punya voltan dia ialah 240. Kemudian setiap daripada gergelung tu ya, untuk yang ni primer lah voltan primer. Dan ini adalah voltan sekunder. Voltan sekunder ni paling besar ialah 10 volt. Paling rendah 0 volt lah. Dia ikut kelajuan ikut kelajuan.
Kalau semakin laju, besarlah watt yang digunakan. Dan kalau kita pusing kipas tu, kita pusing nombor 1. Jadi wattan yang digunakan taklah terlalu besar. Kita tengok seterusnya. Jadi penyelesaian dia seperti ini. Jadi rumus penyelesaian, nisbah wattan primer kepada wattan sekunder adalah sama dengan nisbah bilangan lilitan gegelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder dalam sebuah transformer. So, senang cerita, ingat formula ni. Ini formula yang kena ingat. Ya? Formula wajib ni. Apa dia? VP per dengan VS ataupun wattan primer per dengan wattan sekunder sama dengan NP. N tu ialah bilangan lilitan gegelung primer per dengan NS, bilangan lilitan gegelung sekunder. Okey. Jadi dengan menggunakan formula ni, dipanggil formula transformer, kita boleh jawab masalah yang dikemukakan. Soalan yang tadi apa? Berapakah wattan ataupun bilangan gegelung sekunder untuk menurunkan bekalan kuasa tadi 240 wattan untuk alat pengecas telefon ataupun kipas siling dan sebagainya. Okey. Sekarang ni dia bagi satu contoh. Okey, rajah 6.27 menunjukkan sebuah mentol 40 volt. Ni mentol 40 volt disambung inilah 40 volt disambung ke bekalan kuasa 240 volt melalui sebuah transformer. Okey. Soalan dia, berapakah bilangan gegelung sekunder? Ni dah. Berapa bilangan dia? Supaya mentol dapat menyala dengan kecerahan yang normal. Jadi kita masukkan nilai ni yang ada ke dalam formula. Ya, kita ada NP iaitu bilangan gegelung primer iaitu 120. Kemudian kita ada VS, kemudian ni adalah VP. 240 ni adalah VP. Ya, wattan primer. Okey, kita masukkan dalam formula. Okey, dia kata di situ mentol akan menyala dengan kecerahan normal sekiranya dibekalkan dengan wattan 40 volt. Jadi wattan output dia VS sama dengan 40 V ataupun 40 volt. Manakala wattan input ataupun VP ialah 240 volt. Bilangan lilitan gegelung primer NP ialah 120. Kita masuk ke dalam formula ni. Nilai ni. Okay, kita gantikan VP tadi kita dapat VP kita adalah 240 per dengan VS iaitu 40 mentol tu, dan NP lah bilangan gegelung dawai primer iaitu 120 dia dah bagi. Yang kita nak cari sekarang ni ialah NS iaitu bilangan gegelung dawai sekunder. Kita nak cari NS. So matematik lah ni ya. Ini matematik. Ya, gerak kita dapat 240 darabkan dengan 40 bagi dengan 120. Okey. Oh sorry, silap. Kita semula ya. Kita betulkan semula. Jadi NS sama dengan 120 darab dengan 40 per dengan 240. Okey ya. Dan boleh potong lah. Ni potong. Terdapat 2. 1, 2. Ya. Ini boleh potong dapat 20 ya.
bilangan. So 20 ni adalah NS, iaitu bilangan lilitan bergelong sekunder. Okay, bilangan lilitan bergelong sekunder, mana 20. Tak ada unit lah, bilangan ni tak ada unit. Okay. Okay. Jadi kalau yang tadi, kalau soalan yang tadi kita kena tahu lah, kalau yang ni soalan tadi, berapakah bilangan lilitan dalam gelong sekunder untuk menurunkan watan input untuk gulung menjadi watan ini adalah dia punya ini adalah dia punya VP, ini adalah dia punya VS. Ya, ini pun VS lah. Tapi kita kena tahu bergelong. Kena bilang ni. Kena bilang. Ada 30. 30 lilitan. So berapa yang ni? Kita ada dia punya NP. So boleh carilah NS dia. NS dia kita boleh cari. Gunakan formula yang diberikan tadi. Okey, nanti kita tengok praktis formatif. Praktis formatif Sekarang ni pukul apa? Pukul apa sekarang? .22 12.22. Okay, kita ada lagi 8 minit untuk Google Meet Okey, praktis formatif 6.2. Tengok, apakah transformer? Tadi dah ada dalam buku ada, boleh jawab. Okey, saya boleh jawab ini. Tak masalah. Gariskan jawapan yang betul tentang transformer. A. Transformer hanya berfungsi menggunakan arus apa? Boleh jawab terus tak? Siapa nak cuba? Arus terus ke arus ulang alik? Arus ulang alik. Okey, arus ulang alik arus ulang alik. B. Dalam transformer injak turun, TIT bilangan lilitan dalam gergelong primer adalah lebih besar atau lebih kecil daripada bilangan lilitan dalam gergelong sekunder? Injak turun. Kalau turun maknanya gergelong primer dia lebih apa? Lebih apa kelas? Besar. Lebih besar lebih besar. C. Transformer injak apa? Digunakan untuk mengubah 25 kV kepada 250 kV. Tengok nilai dia semakin besar kan? Daripada 25 pergi ke 250. Jadi nak naik ke nak turun? Naik. Turun. Naik lah. Turun. Naik. Apa nak turun? Nak naik lah. Daripada 25 nak pergi ke 250. Kan? Jadi transformer injak naik. Injak naik. D. Transformer injak apa dipasang dalam radio? Turun. Injak turun. Turun. Sebab apa dia kena turun? Bekalan kuasa berapa tadi? Bekalan kuasa yang kita terima di rumah kita. Berapa watan? Di rumah kita. Kita dapat berapa? Yang semua orang dapat. 240 watan. 240 watan. 240 volt. So bila nak pasang ke radio, dia mesti lebih rendah. Tidak nanti rosak alat ni. Ataupun semua peralatan elektrik di rumah kita mestilah rendah daripada 240 volt. Ingat V volt, bukan watt bukan W. Jangan salah faham. Ini adalah bekalan kuasa, volt. Tapi kalau watt, W, kalau jumpa W tu watt. W-A-T-T, watt. Watt ni dia punya unit bagi kuasa. Kuasa, itu lain.
Macam contohnya mentol lampu ada 10 watt, 15 watt, 80 watt, itu kuasa. Tapi ini ialah ada segi bebanan dia tu, bebanan. Okey, 3. Nyatakan satu contoh peralatan elektrik di rumah yang menggunakan jenis transformer yang berikut. Saya nak satu je. Ya. Kalau transformer injak naik, apa di rumah? Apakah peralatan elektrik di rumah yang menggunakan transformer injak naik? Pengecas phone. Pengecas telefon. Ya ke? Betul ke? Peti ais. Kipas. Dia semuanya kalau misalnya yang kipas, kena tengok betul-betul ya. Peti ais. Peti ais. Ada peti ais. Peti ais. Sekarang ni di rumah kita kebanyakannya injak turun. Itu senang ya. Kebanyakannya injak turun ya. Yang injak naik ni yang maknanya kita daripada punca kuasa yang sedikit jadi besar. Daripada bebanan yang sikit jadi naik. Jadi kita kena tengok ya, adakah betul contoh yang kita bagi itu. Boleh cuba ya. Boleh cuba. Satu contoh saja. Nombor 4. Darjah 1A, mana 1A? Okey, itu menunjukkan sebuah transformer dalam pengecas telefon bimbit yang disambung ke bekalan sesalur 240 volt yang membekalkan watan 5 volt untuk mengecas sebuah telefon bimbit. Okey. Maknanya telefon ni dia perlukan watan dia 5 volt je. Ya. Sedangkan bekalan sesalur 240 volt. So dia dah jadi transformer injak turun lah ya. Turun daripada 250 kepada 5 volt. Jadi tadi kalau siapa bagi contoh pengecas telefon tu adalah transformer injak naik, itu salah lah. Dia mesti injak turun. Dan diwakili oleh gambar rajah 1B. Ya. 1B. Kita tengok gelong. Kan gelong ni banyak. Yang primer ni banyak. Yang ni sikit. Iaitu dia beritahu 10. Ni ada 10. Yang ni tak tahu berapa. Kita kena cari. Kemudian kita tahu dia punya VP. Ini VS. Ini adalah NS. NP kita kena cari. Ya. Jadi kena hitungkan bilangan lilitan bergelong primer dengan masukkan dalam formula. Formula kita tadi ialah VP per VS sama dengan NP per dengan NS. Ya. Okey. Sekarang ni kita nak cari apa? Nak cari NP kan? NP kita nak cari. Okey, jadi masukkanlah ya, nilai tu dalam formula ni. VP kita ada, VP kita adalah 240 per dengan VS. VS kita ialah 5. Sama dengan NP yang kita nak cari per dengan NS yang telah diberi iaitu 10. So nak cari NP. Macam mana NP? Kita letakkan sebelah tu, kita pindahkan. So 240 darabkan dengan 10 per dengan 5. Ya. 240 darabkan dengan 10. Boleh potong ya. Boleh potong 2. So 480 ya. 240 darabkan dengan 2, 480. So NP bilangan gegelong lilitan ataupun bilangan lilitan gegelong primer adalah 480. Okey. Adakah transformer di dalam pengecas telefon ini daripada jenis transformer injak naik atau injak turun? Boleh jawab dah ni lah. Injak apa? Turun. Injak turun. Okey, transformer injak turun ya. Injak turun. Kenapa? Bila kenapa tu kita kena tengok lah. Kita kena jawab dari segi bilangan kan. Bilangan kegelong. Ni kita kata, siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab?
dari segi bilangan kegelung. Fatihah. On kamera tak? Ni Fatihah. On kamera tak? Apa jawapan awak Fatihah? Boleh? Kamera? Apa jawapan? Kenapa pengecas telefon bimbit ni dia merupakan ataupun transformer dia adalah jenis injak turun? Apa yang kita tengok? Kerana bilangan gegelung primer lebih banyak. Kerana bilangan gegelung primer, bilangan lilitan gegelung primer lebih banyak berbanding Gegelung sekunder. bilangan gegelung sekunder. Itu jawapan dia. Yang satu, sebenarnya ada jawapan lain lah. Satu jawapan lain pun boleh. Tak ada masalah. Tapi cukup lah. Itu pun sudah memadai. Ya. Bilangan. Kita tengok kan, bilangan yang gegelung primer ialah 480. Yang sekunder ialah 10. Kan jauh beza tu. Kan? Jadi, dia turun. Daripada tinggi, daripada banyak kepada rendah. Pada sikit. Maka dia turun. Daripada 480 kepada 10. Turun tu. Kalau daripada 10 pergi ke 480, naik. Macam tu. Ya. Baik, habis itu. Saya harap faham ya. Habis kita punya 6.2. Selesailah kita punya soalan di situ. Kita akan pergi kepada voice chat lepas ni ya. Jadi saya harap lepas ni jangan lawak lari lah. Pergi ke Telegram, tengok telefon, kita kita bincang soalan SPS dalam voice chat Telegram. Boleh live ya.